Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, para jamaah surau Raudhatul Firdaus Alam Budiman yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu kita bulanan. Mudah-mudahan pertemuan kita di hujung tahun 2022 ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa agar Allah Taala beri kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, permulaan kuliah kita, mukadimah kuliah kita ni, kita nak mengambil satu daripada isi yang terdapat di dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman karangan Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala anhu. Di dalam dia memperihalkan tentang tujuan Allah Ta'ala menciptakan telinga kepada kita. Apa dia maqasid dia? Apa dia tujuan, objektif ciptaan telinga kepada kita? Sebagai hamba kepada dia, dia redha kalau kita buat guna telinga kita ini pada perkara yang tujuan dia diciptakan. Tetapi kalau kita guna telinga kita pada perkara-perkara yang bukan tujuan dia diciptakan, bermakna kita kufur dengan nikmat. So apa dia tujuan Allah Ta'ala bagi kita telinga, tujuan Allah Ta'ala bagi kita pendengaran? Nombor satu, kata kitab itu sebut, Habib Abdullah Al-Haddad rahmatullahi alaih sebut, dia kata nombor satu, Allah nak suruh kita guna telinga dengar kalam dia. Itu nombor satu sekali tujuan dia buat tu. Dengar Quran, dengar tafsir, dengar orang mengajar kitab Quran, huraian. Itu nombor satu. Nombor dua, tujuan Allah Ta'ala buat telinga kat kita adalah untuk mendengar kalam Nabi dia, hadis-hadis, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan telinga Tuhan buat. Nombor tiga, Tuhan buat telinga, dia kata tujuan dia nak suruh kita dengar kalam-kalam hikmah, kata-kata hikmah daripada alim ulama, para asatiza, ustaz-ustazah, daripada tok-tok guru, alim. Itulah tujuan dia kata. So dia bagi tiga tu ya. Hak lain tu dia kata, kalau kita pergi guna benda-benda lain pada tu, kalau benda tu harui, dia kata tak apa. Tapi kalau pergi guna pada bukan pada yang tujuan diciptakan, dia kata kita kufur nikmat. Pergi guna dengar lagu yang poya-poya, pergi dengar lagu puja syaitan, puja wanita, puja apa tak tahulah. Maka tuan-tuan dikira kita mengkufuri nikmat telinga.
So alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita telinga dan kita boleh guna telinga kita ni tiap-tiap hari mau dengar kalam Allah. Mau guna telinga kita dengar kalam Rasul. Dan kita mesti pastikan telinga kita dengar kata-kata hikmah daripada nasihat daripada alim ulama. Mudah-mudahan kita dalam sehari itu kita dikira hamba yang bersyukur. Apabila kita ada dalam hari kita yang berlalu, tidak ada hari yang berlalu tanpa kita duduk dalam majlis ilmu. InsyaAllah bila duduk majlis ilmu, tiga-tiga tu akan disidangkan, disuapkan ke dalam telinga kita insyaAllah. Kita kena mai. Kalau tak mai, maknanya kita tak dapat hidangan dan suapan. Dalam telinga kita tak disuapkan dengan Quran, tak disuapkan dengan hadis, tak disuapkan dengan kata-kata nasihat daripada ulama. Bermakna hari itu kita telah kufur dengan nikmat telinga yang Tuhan bagi. Sekurang-kurangnya nak jadi hamba yang bersyukur dengan nikmat telinga, sekurang-kurangnya kita hadir satu majlis ilmu setiap hari. InsyaAllah dalam beriman di antara kehadiran yang ramai tahniah dan syabas. Duk pergi majak atau Ustaz ni. Tapi hari ni ramai kali ni. Tu kalau tak main rasa macam mesai pasal apa? Mereka ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Inilah orang-orang yang nak jadi orang yang bersyukur. Lepas tu Ustaz duk kempen di mana pun pergi, Ustaz kata pastikan hari kita tidak berlalu pergi tanpa hadir satu majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, Perdana Menteri kita pun Ustaz pergi bagi tazkirah kat dia, tausiah. Hari tuan-tuan pertama, dia baru lepas angkat sumpah 2-3 hari, dia panggil Ustaz pergi untuk kendali majlis. Maka kita pergi bagi tazkirah, pergi bagi tahlil, fardhu selamat, sembahyang apa. Lepas tu bagi tazkirah sikit, tausiah lebih kurang 8, 7, 9 minit, 10 minit. Antara yang disebutkan ialah Ustaz kata yang ni jugalah. Jangan Datuk Seri tinggalkan ilmu. Kena pastikan. Sebab itu dia nak buat kediaman rasmi rumah Perdana Menteri. Nak bagi masuk, kita buat majlis ilmu tiap-tiap malam Jumaat dia kata. Itu dia. Maka tuan-tuan tu hasil daripada tausiah, daripada tazkirah kita sampai. Dia boleh dengar, dia boleh pakai, dia boleh buat. Maka dia kata dia nak buka untuk ayat masuk. Jadi baru ni pun kami pergi dah masuk kediaman rasmi Seri Perdana. Elok tuan-tuan. Dulu tuan-tuan Presiden kita Datuk Fadzil Nur kata nak lelong dulu ni. Tu dia. Punya cantik, kami baru kali pertama pijak tuan-tuan. Masuk dalam tu. Dia mai jumpa anak apa, dia kata, saya apa kali pertama masuk ni. Dia kata, tu dia elok dah, kita dua sama. Kami pun boleh tumpang kaki kita. Tidak, kita pun tak boleh masuk kediaman rasmi Perdana Menteri Seri Perdana. Jadi guna untuk sambut hari itu ni asatizah para alim ulama di pertemuan mahabbah. Jadi dalam majlis itu kita sampaikanlah beberapa saranan, antaranya mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam negara kita. Memperkokohkan akidah ini dalam negara kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat memperkasakan lagi agama kita bangsa dan negara kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ilmu. Kerana tak mau kita biar hari-hari kita berlalu tanpa kita, Ustaz sebut 3 benda tu. Mesti walaupun sekali sehari tak apa dah. Bagi telinga kita tujuan Allah Ta'ala buat telinga tu. Apa dia? 3 tadi tu. Ni kalau tak boleh dengar sepanjang masa, kurang-kurang 1 kali kuliah maghrib. Sebab tu masjid surau kita, Rawdatul Firdaus ni, Ustaz tengok pun jadual penuh. Tiap-tiap malam dia providekan kepada tuan-tuan, sediakan kepada tuan-tuan dan puan-puan balik kerja. Jangan duk pergi tang lain lah. Mai tang ni lah untuk sajian telinga kita. Untuk nak sumbat masuk, suap masuk dalam telinga kita kalam Allah.
nak sumbat masuk dalam telinga kita kalam Rasulullah, nak bagi masuk dalam kepala kita, dalam telinga kita kalam nasihat alim ulama. InsyaAllah jadi elok lah. Orang kalau mau dengar, tuan-tuan, dia sibuk tahap mana pun, kalau dia mau dengar, bagi masa, bagi telinga, bagi duduk dengar kata-kata nasihat, insya-Allah dia jadi baik manusia ni. Yang menjadi masalah, tak mau dengar, tak bagi telinga, tak mau bersyukur dengan nikmat telinga yang Tuhan bagi. Itu yang jadi payah. Tak mau nak mendengar, tak mau jadi hamba yang bersyukur. Jadi kita ni mudah nak jadi hamba bersyukur. Hadirlah majlis ilmu. Satu hari, satu majlis ilmu kita hadir. InsyaAllah kita jadi manusia yang saleh, manusia yang baik, hamba Allah yang saleh dan salihah. InsyaAllah. Itu pesanan dalam muqaddimah kita pada malam ini. Mudah-mudahan muqaddimah kita memberi manfaat untuk kita bersama. Saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar, insya-Allah lah, mudah-mudahan baik. Hadis berapa kita? Hadis bab rasuah habis dah. Bab apa itu? Mana? Hilang sedikit demi sedikit. Kita baca dah. Semua kat zaman cerita bab khianat, bab tak ada amanah, tu semua cerita kat zaman lah. Kita duduk zaman tu lah. Nah. Tuan-tuan, tak mana? Hadis berapa itu? Tak kenal. Pasal dia 13 apa? Dia 13 kot. Ya, ada tanda? Tanda? Ada, 13. Okay. Asal macam 13, pasal kita tu ingat balik. Ya. Okay. Cakap saya tidak pernah betul. 13. InsyaAllah. Ni nak bagi kita dengar kalam Rasulullah ni. Malam ni kita nak dengar apa dia kata Nabi kita. Jadi semua bukan ada kitab, bukan takat dengar saja, ikut Ustaz baca sekali, bagi lidah kita pula bersebut perkataan yang Nabi sebut. Mudah-mudahan esok ni tanya lidah hang buat apa, salah satu dia kami baca hadis juga, lain daripada baca Quran kami baca hadis. Jadi kita ikut Ustaz baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqumu as-sa'ah hatta yakuna al-waladu ghayzan wal mataru qaydan wa yafidha al-li'amu faydan wa yaghidha al-kiramu ghaydan wa yajtari as-saghiru 'ala al-kabir wal-la'imu 'ala al-karim. Rawahu Tabrani fil Awsat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan. Kita belajar baca hadis Nabi. Mudah-mudahan semua kita dikira sebagai orang yang pernah membaca hadis Nabi. Bukan takat mendengar, tapi kita baca juga. Jadi insya-Allah dah kita ada kitab, kita baca kitab hadis-hadis ni, matan-matan hadis tu insya-Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Aisyah anak Abu Bakar, isteri Nabi yang muda, yang darah
Kerana lain pada Aisyah, semuanya tidak darah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Mau tak dengar, dia masih kecil, masih kanak remaja, fresh, dan dia ingat banyaklah hadis-hadis Nabi. Sebab dia, kalau dikatakan dia kahwin dengan Nabi umur 9 tahun, maknanya Nabi wafat dia 19 tahun. Masih muda, masih remaja. Sebab Nabi sempat berada di Madinah 10 tahun. So kalaulah di Madinah dia mula sama dengan Aisyah itu ketika 9 tahun. So makna 19 tahun lah ketika Rasulullah wafat. So bila dalam keadaan tempoh itu masih segar bugar lah pemikirannya, ingatannya. Jadi itu lah dia boleh mengajak apa yang dia dengar daripada Rasulullah, dia boleh sebut balik. Jadi dia dengar. Yang antaranya yang dia dengar ialah tentang bab hari kiamat, akhir zaman. Apa nak jadi? Kita boleh tengok ada 6 perkara yang berlaku di akhir zaman, yang mana Nabi sebut kepada Aisyah. Aisyah sampaikan balik kepada kita. Dia kata 6 tanda-tanda sebelum kiamat akan berlaku. 6 ni dulu. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi punca kemarahan bagi ibu bapaknya. Anak-anak bukan jadi anak yang soleh-solehah, tapi anak-anak yang bagi hot hati mak pak, bagi hot perasaan emosi mak pak dia. Dia tak bagi mak pak dia senang hati put. Dia bagi mak pak dia serabut hati put. Dia bagi mak pak dia risau, rimah, runsing, semak perut dengan dia. Bukan semak perut dengan orang lain, semak perut dengan anak sendiri. Serabut, susah hati, makan tak lalu kerana perangai perbuatan anak-anak sendiri. Ni tanda akhir zaman. Kalau kita baca sebelum ni pun hadis-hadis akhir zaman pun Nabi duk sebut jadi tuan. Anak-anak jadi tuan kepada ibu bapa. Ibu bapa jadi kuli, anak jadi tuan. Ni di antara tanda akhir zaman. Dan ni pun lebih kurang nak sama. Cuma Nabi SAW sebut di sini, anak-anak menjadi punca kemarahan ibu bapa. Sepatutnya tuan-tuan, anak-anak dengar cakap ibu bapa. Kalau anak-anak tak dengar, tambah orang lain. Anak kita yang full tanggung, kita tanggung tu. Yang fully kita tanggung, fully sintetik. Nak buat pergi. Semua kita hujung rambut, hujung kaki. Beranak dia, sunat dia, apa semua pampers dia. Semua kita. Tiba-tiba tak dengar cakap kita. Tu tak ada satu yang cukup menaikkan marah kita. Cukup naik angin kita. Kita cukup geram. Jadi itulah duk jadi akhir zaman. Anak-anak dia tak upah nak kisah heran kepada ibu bapa. Yang kedua, hujan menjadi kurang. Hujan akan menjadi panas. Hujan jadi kurang. Maknanya disebut wal mataru qaydan. Hujan kurang turun. Nombor 2. Tanda nak kiamat. Tak akan berlaku kiamat, melainkan dunia ini akan kurang air. 3. Ya, memang tuan-tuan, dunia dikelilingi dengan air, tapi air tu air masin. Air tawak ni yang susah nak dapat. Kalau Allah tak buat turun air hujan, kita tak ada air tawak. Maka tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang boleh buat keluar air yang tawak, yang boleh menyegarkan badan, menyihatkan kita, pH 7 ke 8, 9, air apa tu? Kangen. Dia boleh pergi sampai 9 ke. Dia punya, apa nama, pH dia tu. pH pula dah. Dia pakai, boleh pH pemarah sangat. pH air, bukan pH lain ni. pH dia panggil juga kan, pH air. Apa dia tahu? pH tu kita tak tahu dia punya, tapi dia sebut pH. pH air dia berapa? 9 ke berapa?
Hak kita duk minum 7. Itu bagus ke alkalian dia tak ada asid. Tinggi alkali, baguslah, boleh hilang asid-asid dalam badan kita. Maka ayat ni lah yang Tuhan kita baca surah akhir surah Tabar tu. May ya'tikum bima'in ma'in. Allah cabang kita, siapa boleh buat mai kat kita mata ayat yang tawar ini, air yang memberi khasiat ni. Siapa nak boleh bagi? Sebab tu di akhir zaman dia akan kurang hujan. Tahun pertama 1/3, dulu hujan turun 3/3. Mai dekat nak kiamat, 3 tahun sebelum akhir nak kiamat tu, tahun pertama kurang 1/3. Tahun yang kedua, tahun depan kurang lagi 1/3. Tahun depan lagi tak turun langsung, 3/3 tak turun langsung air, tak turun langsung hujan. Ni dipanggil krisis air di hujung zaman, akhir zaman. Sebab tu Dajjal di antara yang dia mai di akhir zaman, dia menguji kita dengan kemarau. Dia diberi power oleh Allah Ta'ala, negeri hak sokong dia akan bagi hujan. Hak tak sokong dia bagi kemarau. Sebelah-sebelah dia kadang. Petak padi kawan ni hujan, petak kawan ni tak turun hujan. Pasal apa? Hak kawan ni ikut dia, hak kawan ni lawan dia. Dia boleh tunjuk depan mata. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu dipanggil hujan. Cabaran di akhir zaman, cabaran air. Bukan cabaran dari segi minyak atau petroleum, tapi cabarannya ialah air bersih. Tak turun hujan, jadi qaidan, maknanya tak turun kemarau lah. Qaidan tu hujan tak turun, makin kurang hujan. Jadi nombor 2. Nombor 3, bertambah ramai banjir orang-orang jahat. Nombor 3, lah akhir zaman orang jahat bercambah-cambah. Kebanjiran orang-orang liam, orang-orang tercela, orang-orang keji, orang hina, banyak di akhir zaman ni. Kita tak boleh nak harap makan padi makan pagak makan padi. Gitu. Tuan-tuan, tak boleh harap. Tak ada siapa boleh harap. Bila dia sampai kepada kebanjiran, kita baca dah sebelum ni, orang khianat, orang amanah tak ada, sampai ke orang tu baik sikit kot, kita kata dia cukup bagus dah. Padahal dia sejahat-jahat manusia, tapi dia anggap orang baik. Sebab apa? Kekeringan, ketandusan orang-orang yang baik, kebanjiran orang-orang yang jahat. Sana sini dia kira nak mengenal kita ya. Sana sini dia kira nak scam kita ya. Sana sini dia kira nak kecoh kita ya. Sekali dia kata peringatan daripada TNB, peringatan daripada apa tu scammer tu, dia telefon mai ke kita. Ini satu peringatan daripada TNB. Sila tekan. Sudah tekan. Maka tuan-tuan tu dia mai punya jahat manusia. Bukan orang kafir. Orang Islam cakap bukan telur pun. Bukan cakap Cina pun. Bukan cakap Indo yang ada. Cakap Melayu elok. Ini satu peringatan daripada apa tahu. Seorang kita ingat, scammer. Scammer tuan-tuan. Berata-rata sampai kita kena buat kempen pula. Jangan terpedaya dengan scammer. Tu dia sampai teratur. Bukan dia secara illegal ataupun secara sembunyi underground, tak berani, secara terang-terang depan mata, depan kita semua dia berani kecoh. Lepas tu bila kita tahu kata dia nak kecoh kita, nak tipu kita, dia marah kita pula. Kita hantar satu bohong nak scam aku ni, dia marah kita, dia maki kita pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu dia punya kebanjiran orang-orang yang jahat. Kita tu dia lah sampai kadang-kadang kena dengan kita ingat kawan, rupanya lawan. Supaya dia tikam kita, dia bantai kita.
Nah, rupa aku duk ingat hang duk kawan aku lama dah. Supaya dak tikam kita juga. Tu yang bagi kebanjiran orang yang jahat akhir zaman ni. Sampai hak rapat dengan kita keliling kita pun mengenal kita juga, hantam kepala kita juga, semelih kita juga. Tuan-tuan. Yang ketiga, yang keempat, wa yaghidhal kiramu ghaidhan, makin berkurang orang-orang mulia, orang yang baik, semakin gersang, semakin pupus, semakin lupus orang baik-baik. Tidak tuan-tuan. Jadi kita ni kadang Allah takut pasal apa? Takut orang-orang yang tak baik kena scam, dapat menantu scam, bukan menantu hantu. Tuan-tuan. Jadi tu nak kena tengok juga. Jadi kita ni kena pegulah tengok ada anak orang baik-baik kawan kita ahli surau, ada anak perempuan, kita ada anak lelaki, mau tak kita pisan duk? Gitulah. Nak buat. Pasal kalau duk pergi cari tahu-tahuan Allah, hak kita tak kenal, takut kena scam. Hak kita menantu tak tahu jadi hantu. Jadi sebab itu zamanlah ni, kalau ada anak-anak pekat pegulah sama-sama kita. Anak hang ambil anak aku ambil anak hang itu. Pasal apa? Kita kenal supaya anak selamat, tak mau bagi kena scam. Scam saja tuan-tuan. Nak kecoh kita saja, nak tipu kita saja. Dia bukan kira apa. Dia kira tipu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka sebab itu bila dah kita kenal dah kawan kita tibu dia di semajang, di masjid ahli surau, ahli kuliah, bolehlah buka mulut. Ni cara, nak abang kata, cara akhir zaman kena lagu tu. Kemudian balik pada cara dulu balik. Cara hak Nabi buat dengan sahabat-sahabat tu, semawa anak Rasulullah mau tak ambil anak aku jadi isteri kamu? Mau tak Rasulullah ambil anak saya? Rasulullah kata okey, boleh. Dan dia Umar Osman pula Rasulullah semawa anak dia. Osman, ambil anak aku jadi menantu pula. Ali, ambil anak aku, nikah ni, aku ada anak perempuan ramai. Nabi tuan-tuan diuji anak perempuan ramai, hidup anak perempuan semua hidup sampai kahwin. Anak-anak lelaki mati kecil, tak ada kahwin. Nabi tak ada menantu perempuan, dia ada menantu lelaki. Menantu perempuan tak ada, pasal anak lelaki dah semua mati kecil. So yang dia ada bermenantu ialah daripada anak-anak perempuan dia. So dia pun bila diuji, tuan-tuan, anak perempuan ramai, 4 orang. Dan memang diuji. Dia duk kena jaga anak perempuan dia sampai kahwin pun, dia duk bagi peringatan lagi, dia nasihat lagi. Dia kata, Fatimah, jaga Ali tu, jangan duk pandang sebelah mata walau Ali tak ada duit, miskin. Jangan ingkar dia, jangan lawan dia. Kalau hang lawan dia, aku tak semayang mayat hang. Tu dia, Nabi kata gitu. Kalau hang lawan Ali, hang mati dulu, kan anak dia banyak mati dulu pada dia. Fatimah seorang yang mati kemudian. Dia semayang jenazah anak dia semua, Nabi ni, kecuali Fatimah ya. Nabi mengimamkan semua anak-anak dia semayang. Tu dia ujian, tuan-tuan. Kita semua harap anak kita jadi imam mayang-mayat kita. Kita. Tapi Nabi, tuan-tuan, semua tinggal Fatimah pun tak boleh jadi imam perempuan. Hak lelaki semua meninggal. Jadi tu Allah Ta'ala uji, nak bagi pahala kat dia. Maka tuan-tuan, bila anak dia semua dia sebut tu pasal apa? Fatimah pun tahu. Fatimah kata, iyalah, ayah semua jadi mayang, anak-anak ayah semua ayah semayang semua. Ayah yang jadi imam semayang mayat dia apa? Tak ada. Yang semayang jenazah ayah tak ada lah, pasal semua pekat mati dulu pada ayah. Jadi tuan-tuan, Fatimah seorang. Jadi dia sebut kat Fatimah sebagai amaran, sebagai satu daripada didikan. Berkahwin dah ni dengan Ali. Fatimah, jika ayah dengar ada kau buat honak kepada suamimu Ali,
dan kamu mati dalam keadaan derhaka, ayah tak akan solat jenazahmu. Tu dia tentang. Nah, dia didik anak perempuan dia sampai ke tua, sampai dia pun menikah dah pun duk nasihat lagi lah tu maknanya. Dia pun menikah dah, dapat Hasan Husin apa semua dah. Dia duk nasihat lagi, jaga Fatimah, jaga suamimu tu, lubang kau nak pergi syurga, kalau tak melalui lubang Ali tu kau tiada akan dapat syurga. Tak sah duk pandai macam mana hang anak aku sekalipun, kalau hang tak lepas Ali tak redha dengan hang, bapak ni sebagai bapak, sebagai Nabi ni tak boleh bagi syafaat. Kena Ali juga, kena menantu, kena suamimu juga. Tu dia tentang tarbiyah anak dia Petra tu. Jadi kita nak mak pak yang tarbiyah anak-anak perempuan macam ni lah, yang dapat menjahirkan generasi ulama yang hebat. Daripada mana? Daripada perempuan-perempuan yang solehah tu. Sebab itulah Nabi suruh, siapa ada anak perempuan 2 orang, 3 orang, dia didik bagus, dia dengan aku macam ni dalam syurga. Nabi angkat jari. Sebagai apa? Sebagai semangat untuk kita jangan rasa hina dapat anak perempuan ramai. Sebab Rasulullah pun anak perempuan ramai, dan Rasulullah jaga anak-anak perempuan dia jadi ibu-ibu yang solehah, menjadi isteri yang solehah, akhirnya melahirkan anak-anak zuriat keturunan yang soleh. Sebab ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Nah, sebab tu kalau kita tengok mak pak yang didik anak-anak perempuan bagus ni, kita kena ambil buat menantu. Pasal apa? Aku tengok hang bagus ni, aku teringin nak ambil anak hang buat menantu aku ni. Pasal apa? Aku tengok hang bagus, didik anak-anak perempuan hang tutup-litup bagus, jaga akhlak, malu apa semua. Nah, sebab tu tuan-tuan, Nabi suruh kita jaga anak perempuan supaya jadi baik. Sebab apa? Sebab korang nanti akhir zaman orang-orang yang baik menjadi korang. Nak jadi anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah tu bermula daripada kita didik anak-anak ni, ibu-ibu, bakal-bakal ibu yang akan kita lepaskan dalam menikah, berkahwin kepada keluarga lain. Itulah permulaan. Sebab tu Nabi tekankan supaya mereka yang dapat anak perempuan ni didik, tarbiyah, jangan diskriminasi mereka daripada kasih sayang. Sebab kadang-kadang anak perempuan tak dilayan seperti anak lelaki. Anak perempuan kadang ibu bapa zaman jahilah dulu tanam hidup-hidup, malu. Jadi tuan-tuan, Nabi mai dak angkat martabat orang perempuan. Nabi angkat siapa dapat anak perempuan 2, 3, 4, dia akan dapat bersamaku di dalam syurga bagaikan 2 jari. Nabi angkat 2 jari. Kalau dia bela elok, didik elok, tarbiyah elok, dan dia bagi agama elok, jaga maruah. Kemudian yang ni, yang syok ni tuan-tuan, kita boleh tengok yang kelima. Wa yajtari'u as-saghiru 'alal kabir. Anak-anak kecil, anak yang muda berani untuk berlaku biadab dengan orang-orang yang tua, kabir. Ni kadang akhir zaman dia mai serta penyakit, hilang respek hormat orang tua. Kadang tak respek kepada mufti, kepada tok guru, kepada imam besar mazhab, dia panggil PE, dia panggil Hambali, dia panggil dia panggil Hanafi gitu ya, tak sebut imam. Dia rasa macam dia sama level dengan imam-imam besar tu. Padahal dia baru baca 2-3 like kitab, baru baca 2-3 buah kitab agama. Dia sudah merasa diri dia pandai dan bijak, mengkafirkan pak dia, mak dia, kafirkan tok dan tok wan dia, semua kafir, masuk neraka. Childishnya di dalam ilmu, tetapi belagak alim kena penyakit urut, penyakit tipu dengan diri sendiri, berasa hebat, bangga diri dengan diri dia sendiri. Dia berasa dia alim, tak sangka dah. Padahal dia baru baca 2-3 buah kitab, baru mengaji seorang tok guru.
Mufti mana tak tahulah dia duduk mengaji. Dia pasal dia alim sangat dah. Orang lain semua tak mau mengaji. Nak mengaji tuk dia ya. Tuk lain, aliran lain tak mau. Dia jadi gitu. Ni akhir zaman. Budak-budak baru nak up, korang ajak dengan orang-orang yang lebih tua, lebih dewasa. Kes dia TikTok ya. Kes dia mengaji dengan YouTube. Kes dia bahasa alim sangat, dia boleh duduk tengok Google, Syekh Google. Berasa alim tak salah-salah panggil PE. Ingat PE Mami Jarum kan tuan-tuan, tuan tak apa panggil PE. Ni Imam Syafi'i, jasa budi banyak dah, 1000 juta manusia pengikut dia. Meninggalkan 1000 tahun dah zaman dia. Dia tuan-tuan 300 hijrah yang pertama tu. Lah ni 1400 lebih lah, 1000 tahun lah. Meninggal jasa dan budi bakti dalam membentuk fiqh amalan kita. Tiba-tiba dia mai dia kata kita sesat. Tiba-tiba dia mai dia kata kita masuk neraka. Hai, punya biadab dan kurang ajar. Tak respect pengajian orang, tak respect tok-tok guru dulu, tak respect ustaz-ustaz mengajar, tak respect mufti. Dia mengaji di mana? Google, Syekh Google. Tu dalil dia. Dalil bukan dia pergi mengaji ambil tuan-tuan terus pada kitab tok guru. Mengadap. Tak, tengok Google dia berasa alim sangat dah. Search Google dia berasa dia alim sangat dah. Ambil ilmu daripada shortcut dia berasa dia alim. Tak mau mengaji macam kita ni. Sebab tu budak-budak muda kita tak mengaji macam kita, tapi berasa alim. Yang Amai ni bukan ada anak muda. Tu hak tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengaji, cara mengadap, cara disiplin, ilmu tak ada. Mengaji cara shortcut, cara Google, cara search, dia berasa dia hebat sangat dah. Tuan-tuan, ada sastrawan negara, dia sebut, dia kata 2-3 halaman kitab yang kau baca tidak boleh menjadikan kamu sebagai ulama. Tak sahlah. Mengamuklah engkau, hunuslah keris engkau, mengamuklah satu negeri, satu negara, supaya orang memanggil engkau ulama. Tak akan orang panggil, sebab engkau tak sampai tahap itu. Jangan kamu terlalu tahu sebelum usia. Dia sebut tuan-tuan. Dan Yusuf Qaradawi pun sebut perkataan yang sama. Dia kata budak-budak lah sebelum dia meninggal, dia sebut penyakit yang menimpa umat akhir zaman ni lah. Penyakit budak remaja kita, syabab pemuda-pemudi kita, yang mana mereka ini yang hanya baca 2-3 buah paragraf perenggan saja, 2-3 buah artikel, dengar 2-3 kuliah, dia berasa diri dia alim. Jadi Yusuf Qaradawi kata, orang yang separuh masa ini dalam berilmu lebih bahaya daripada orang yang jahil itu sendiri. Biar bodoh terus lagi safe, selamat daripada orang hak jenis ni. Jenis separuh masa ni tuan-tuan. Jenis alang kepalang ni. Nak kata alim pun tak, nak kata jahil pun tak, duduk tengah-tengah. Baik hak jahil terus senang, dia senang pakai apa kita habaq. Hak jenis merasa alim ni, kita habaq apa dia tak mau pakai. Dia kata, oh tak betul. Ini orang habaq ni mengaji ni bukan yang dia pergi duk ambil tepi jalan. Dia pergi mengaji, dia pergi institusi, dia masuk pondok, dia pergi mengaji sampai universiti. Takkan tak percaya lagi? Tak percaya. Tu dia. Hang ngaji mana? Syekh Google. Tu dia. Tak boleh buat kira apa ke tu tuan-tuan. Tak boleh buat kira apa. Yang ni tuan-tuan ada kaitan yang tu Ustaz nak sebut tadi. Kena dengar kalam ulama, kalam hikmah. Kata-kata hikmah daripada Yusuf Qaradawi. Dia kata, benda yang paling bahaya, nisful ilmi, separuh ilmu itu
lebih berbahaya, lebih merosakkan, afsada, lebih fasad, minal jahli, lebih fasad, lebih rosak daripada jahil itu sendiri. Baik jahil terus daripada jenis nisfu ilmi ini. Nisfu ilmi pada makna apa? Separuh masa. Hak jenis separuh masa ni lah yang banyak ni, yang Nabi sebut akhir zaman. Nombor 5, anak-anak sudah berani biadab dengan orang-orang tua. Cuba tengok dalam medsos, media sosial, dia terjah page tok guru, page mufti, page ulama, siapa dia alim sangat tu, tak sukat diri, tak ukur diri. Oh tuan-tuan, dia kritik, kalau kritik dia maki caci. Siapa dia tu alim sangat, siapa dia tu banyak dah sumbangan kepada agama, bangsa dan negara, tapi dia tak nak buat apa pun. Tu dia tuan-tuan. Ni kuacak zaman di mana budak-budak baru nak up sudah mula biadab dan kerajak dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih tua. Tu trend akhir zaman. Kita bagi laluan azan dulu, kita sambung. InsyaAllah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu cerita nombor 5, iaitu apabila budak-budak berani untuk berlaku biadab dengan orang yang tua. Sebab tu Ustaz kata sampai satu tahap mereka-mereka yang kena ni, budak-budak yang baru naab ni, kalau kena penyakit ghurur ni, penyakit tertipu dengan diri ni, bangga diri ni, sampai tak boleh nak tegur. Dia rasa dia pandai, dia rasa dia bijak, dia rasa dia lebih hebat pada advance daripada orang tua. Mak pak dia pun dia kapiak, tok wan dia pun dia kata kapiak, dia kata orang lain. Itu bahaya pahaman ni. Pahaman jenis separuh masa rasa diri alim ni, pahaman yang bahaya, boleh menyebabkan rosak, binasa, dan termasuk di dalam perkara yang Nabi sebut dan amarankan di dalam hadis, iaitu wayajtari'u as-saghiru 'alal kabir. Beraninya anak-anak kecil yang muda 'alal kabir, yang lebih tua. Bukan tua dari sudut pangkat umur saja, tua dari segi ilmu, tua dari segi anak murid ramai, tua dari segi pengajian sedikit pun, tua dari segi kita kata tua dari segi sumbangan jasa bakti. Dia tak ada apa ni, berani terjah gitu ya, berani maki gitu ya, sampai tak tahu nak kata hak tok guru mengaji lama tu pening, tak tahu nak jawab apa, duduk diam saja, geleng kepala ya, tak tahu nak kata apa dah. Tu terah hak mengaji lama kena gitu ya. Tambah kita hak tak nak mengaji apa ni, pergi duduk tegak depa tak tentu arah, dia maki gitu ya nak. Nak jangan buat main benda ni, hak Nabi sebut ni berlaku. Nah, apa jadi? Yusuf Al-Qaradawi kata mereka terkena penyakit ghurur. Itu satu. Dan yang kedua, mereka ini hanya memahami dari sudut dangkal, dipanggil cetek, tapi berasa dalam. Kalau kail panjang sejengkai, jangan cuba lautan dalam nak diduga. Ini penyakit tu, penyakit kail sejengkai ni, apa nama? Duk berasa macam dalam sangat dah. Berasa macam sedepah, berasa macam dengan sahasta. Padahal sejengkai.
pun tak berapa nak sampai. Tapi tuan-tuan, dia punya belagak tu, oi, kalah mufti. Punya belagak alim tu kalah imam mazhab tu. Imam mazhab pun dia maki gitu ya. Kita sayau tuan-tuan nak sebut imam mazhab. Dia buat macam imam mazhab tu kawan dia ya. PE lah dia panggil. Nah, Allahu Akbar. Tu penyakit tak sedar diri. Nah, dan Yusuf Qaradawi sebut benda ini, dia kata yufsid, merosakkan, aksar minal jahli, lebih merosakkan, lebih membahaya dan membinasakan daripada kejahilan itu sendiri. Jahil, orang yang jahil itu lebih mudah untuk kita bentuk, untuk kita didik daripada orang yang jenis separuh masak ni. Telur tak apa separuh masak, tu pun tak tahulah telur ada tak ada lagi lah ni. No? Tak apa, telur separuh masak sedap, boleh makan. Buh lada hitam apa sikit, buh kicap sikit, sedap juga. Cicah pula roti mengali, dia tak mau roti kedina, tak syok roti mengali tau. Buh pula pelantar sikit, apa nama, butter sikit kan, sedap. Tapi hak lain kalau separuh masak tak sah. Telur ya boleh tahan kira separuh masak. Tu pun mereka duk kira rayuh telur tak apa nak ada pula dah. Padahal nombor 5 pengeluar telur, eksport telur kita ni. Tiba-tiba telur tak ada, nak kena import daripada Belanda pula dah telur. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kemudian last sekali yang ke-6, wal-laim alal karim, beraninya orang-orang yang hina terhadap orang-orang yang mulia. Ni tuan-tuan, beraninya orang-orang yang hina ni berani berani biadab dengan orang yang mulia. Sebab tu tuan-tuan, kita baca, kita duduk di zaman yang pelik. Pencuri mai bagi kat kita nasihat tentang mulia. Dia tu pencuri, tapi dia duk main duk nasihat kita tentang kemuliaan, tentang apa nama, jujur, tentang apa, amanah. Dia tu orang kata macam taik penuh pungkuk ayam, macam ayam yang penuh taik di pungkuk, tapi ketok bunyi hinyak bising. Jadi tuan-tuan, itu dipanggil orang-orang jahat, berani melawan orang-orang yang mulia, orang yang baik. Dia tak ada respect. Kita dulu-dulu orang tok-tok guru, kita takut, kita tahu diri kita siapa. Depa tu tok-tok guru tu mulia, kita anggap depa tak berani. Lalu ya depa ni kita dah mula takut. Bukan dia tegur, bukan dia marah pun, tapi kita punya takut seriau. Dan dulu tuan-tuan, tok-tok guru dulu memang ada dia punya bisa dia, siung dia tuan-tuan. Jangan buat main, buat lebih kurang dia siap. Jadi tak tahulah sungguh. Tu sebab tu cerita tu masuk dalam jiwa kita, hak hidup ni lama sikit ni. Sebab tok-tok guru yang keramat tu masih ada, dan dimasukkan dalam jiwa anak-anak ni. Hang jangan buat main tok-tok guru tu, hang jangan buat keranjak dengan dia. Ramai dah orang buat keranjak dia, jadi tak tahulah, jadi tik dadah. Anak-anak orang yang buat keranjak dengan tok guru pondok di kampung dulu tuan-tuan, jadi tak guna. Tak guna habis, jadi sak dadah habis semua. Apa? Tu dia kata tu yang pergi buat lebih kurang dengan tok guru dulu dia kata. Jadi tuan-tuan, benda tu dicerita dalam jiwa anak-anak kita. Semua kita berasa mulia kat tok guru, tak berani buat lebih kurang. Tok guru lalu semua tunduk. Lah tuan-tuan, tak ada siapa nak mulia orang alim. Tak diajak, tak dididik. Kita lah kena didik, kena muliakan. Sebab tu tuan-tuan, di kampung-kampung mereka ra'i, mereka muliakan tok-tok guru tu, sampai tok-tok guru ni tuan-tuan, mereka tak lawan apa kata mereka dengar. Sehingga kan tuan-tuan jadi benteng pertahanan terhadap sebarang bentuk serangan. Tok guru inilah yang akan pertahankan agama kita, Islam kita. Ini tok guru yang sebenar. Apabila
masuk sejak anasir-anasir yang nak merosakkan masyarakat, perpaduan dan sebagainya. Dialah yang akan jaga. Sebab tu dikata oleh Pak Nasir, tuan-tuan, dia kata yang mempertahankan Indonesia daripada larut murtad ialah pondok pesantren. Pondok-pondok ni lah benteng pertahanan umat daripada dijajah oleh Belanda, tak jadi Kristian kita. Dijajah oleh Portugis, tak jadi Kristian kita. Dijajah oleh British, tak jadi Kristian kita. Semua tu Kristian mereka tu. Dan Jepun, tu tak tahu agama apa. Dia samsin gitu ya, tempat orang, sepak orang, pijak perut. Dia tak apa bawa agama, dia bawa samsin ya. Nah. Tapi hak pok-pok tu, lembut-lembut tu Portugis pun dia buat cara halus-halus, dia nak tarik mai kat dia. Tarik supaya jadi kafir, jadi murtad. Tak murtad orang Melayu zaman tu. Dijajah oleh Portugis di Melaka. Dijajah oleh Belanda pun kita pisau. Dijajah oleh British lama, ratusan tahun. Tapi tak ada siapa pun yang murtad, yang balik semula jadi kafir Kristian. Pasal apa? Tu peranan pondok, peranan tok-tok guru kampung, tok-tok guru yang mengajak masyarakat kita, mempertahankan mereka daripada terlarut dan menjadi kafir. Ini tak boleh dinafikan. Sebab itu benda tu dalam masyarakat, kalau ada tok-tok guru di kampung tu, ada tok-tok imam, dimuliakan, dihormat. Tak bagi anak-anak duk buat korang ajak tok imam tu hormat sikit, tok guru tu hampa jaga sikit, jangan duk buat lebih kurang. Tu bagus tuan-tuan. Bagus. Sebab apa bagus? Rupanya ada dalam ajaran Nabi SAW. Sebab tu kita ajak didik anak adab sopan santun budi bahasa ni, kita ambil daripada wahyu, ambil daripada hadis, ambil daripada Quran. Sebab tu kita adat bersendikan syariat. Bukan adat kita adat biasa. Sebab kita dah diislamisasikan dah. Kita dah mengislamkan adat kita tu. Adat-adat kita, adat sopan santun budi bahasa, memuliakan, menghormati orang alim, ulama. Sampaikan kita tuan-tuan, tak bagi dia ambil buffet. Kalau buffet, Tok Guru pergi, Tok Guru jangan berdiri beratok bersama dengan orang biasa awam ni. Jasa Tok Guru banyak didik kami kena Tuhan kerana Tok Guru. Tok Guru jangan duduk berdiri, mari duduk, kami cedok untuk Tok Guru. Tu lah bagi tahu sikit. Pasal apa yang kita kena mulia? Pasal kita kena Tuhan kerana ni lah. Tok Guru ni ada lah, kami kena Tuhan. Kalau Tok Guru ni tak ada mengajak kami dulu jahil, dia kata. Nah, sebab tu tuan-tuan dulu kalau ustaz balik kampung, Tok Wan, ustaz Tok Guru, dia nanti main ni, tok orang tua ni, dia kata, mujuk Tok Wan hang dululah, dia kata, kami ni kena Tuhan. Allah, ustaz dengar sebab. Kalau Tok Wan hang tak ada dulu, kami jahil, dia kata, duk tikai kok lagi, duk main judi lagi, dia kata, Tok Wan hang main itulah, berusaha bagi kami jadi manusia, dia kata. Tu dia tuan-tuan lah. Jadi kita nak, patut apa, hormat ni kita balik semula, walaupun kita tak duduk zaman tu. Tapi orang tua-tua tu ada, bila ustaz pergi balik kampung, sembahyang dia pakai mai, semang cerita, ni Tok Wan hang dulu ni yang didik kami, buka kitab sifat 20. Kalau tidak kami nak kenal Tuhan macam mana? Dia mengajak kami sifat 20, mengajak kami tauhid, mengajak kami fiqh, mengajak kami. Dia patut dulu mengajak semua. Tasawuf, semua kita. Jadi kami ni tutang budi dengan Tok Wan hang. Tidak, Tok Wan hang tak ada, kami duduk dalam gelap jahil. Lampu tuan-tuan. Tu kena hormat. Jangan duk buat macam dengan pelita, buat macam dengan tak ada harga. Kena ada lah respect silut. Tidak ni akhir zaman kan. Kalau jenis tak ada respect silut kepada orang alim ulama yang banyak budi jasa mendidik kita, mentarbiah kita, apa kita nak jadi? Kita menuju ke mana? Kehancuran lah. Kena didik balik budak-budak kita ni, bagi respect, hormat tok guru, para alim ulama ni. Tidak
kita menuju kepada kehancuran. Ini Ustaz cerita pengalaman. Pengalaman sendiri. Mereka duduk dalam suasana pondok dulu, dan Tok Wan Ustaz ni ada pondok, dia buka pondok, tapi tak dan cucu nak ambil alih pondok, pondok tutup pasal anak-anak semua tak boleh mewarisi pondok tu, sebab dia lambat dapat anak jantan, dia dapat anak perempuan 3 orang atas, tak boleh nak mewarisi. 3 orang atas tu alim, hak nombor 1 perempuan dia didik tentang boleh mengajar kitab nahwu saraf Arab tu clear, boleh i'rab, boleh mengajar kitab, tapi perempuan tak boleh buka, tak boleh warisi pondok, tutup. Lah kali nak tunggu mai cucu tu dia tuan, saya ni cucu hak bapa dah. Duk anak nombor 7 dia dah, anak 7, anak bongsu dia baru nak mengaji agama balik. Hak lain semua pakat pikona kot lain. Maka tuan-tuan tak ada. Kita seorang lah hak laki yang pergi mengaji Azhar balik, yang balik mai satu-satunya cucu Tok Guru Haji Zakaria yang mengaji agama balik Mesir, yang dapat ijazah Mesir, kita seorang. Hak lain perempuan ada seorang tu, tapi laki tak ada. Kita yang pertama pondok tutup lelong habis jual, tak ada lah. Jadi tak ada lah. Pergi masjid lah ni, pergi masjid tu dia duduk cerita balik ni dulu pondok keliling masjid ni pondok Tawan Hang. Allah kata tak payahlah kita, tanah pun bukan tanah kita, orang wakaf ya, dia ambil balik. Dah Tok Guru tak ada. Bila Tok Guru tak ada, tanah dia ambil balik. Dia kata dah kami wakaf kat Tok Guru. Tok Guru tak ada, kami tak mau lah, kami ambil balik. Bukan Tok Wan tu ambil, cucu ambil. Cucu kata Tok Guru tak ada lah. Bila Tok Guru tak ada, kami ambil balik. Jadi tuan-tuan tu dia cerita dia nak bagi. Nampak corak masyarakat kita pada hari ini tidak banyak bezanya dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Setiap hari kita melihat kebenaran daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi hari demi hari kita tengok benda tu berlaku, menuju ke arah 6 perkara yang kita sebut ni. Semakin nampak Ustaz sebut tadi di medsos, depa masuk, depa maki, tak kira Tuhan tahu tak siapa dia tu yang keluar kata-kata tu. Ulama mengaji mana? Mengaji lama tuan-tuan. Nak boleh teratur, boleh pergi hantam gitu ya. Dia kata kira apa? Jadi tuan-tuan kita berdoa, jangan generasi kita menyelamatkan kita, anak cucu kita, generasi kita daripada tergolong dalam kalangan 6 ni. Jangan ada. Kita, anak cucu kita jangan jadi macam hak Nabi sebut 6 ni. Elakkan. Nabi sebut supaya kita jauh, bukan supaya kita contoh. Dia sebut siap-siap benda-benda ni daripada 1400 tahun yang lampau tapi berlaku hari ni. So kita yang duduk hari ni saha sedaya mungkin supaya kita dapat menjauhkan, menyelamatkan anak cucu cicit kita daripada jadi sebagaimana yang digambarkan ini. Biarlah lain punya generasi, bukan kita. Yang kata akhir zaman ni, kita hak duk baca ni, jangan jadi kat kita minta simpang, minta lindung. Biar zaman yang lain, bukan kita. Na'udzubillah. Kalau kita masih lagi bernapas, bernyawa, kita cuba sedaya upaya untuk mengelakkan diri kita daripada jadi seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan tengok satu puisi syair di belakang tuan-tuan yang ditulis dikarang oleh Tok Syekh, pengarang kitab, Tok Guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala anhu. Iaitu apa dia? Anak derhaka menjadi-jadi, didikan Islam tidak diberi. Anak tiada mengenang budi, ibu bapa dibuat abdi. Ibu bapa dibuat abdi. Tu dia, sedap. Hujan berkurang, cuaca panas, makin bercambah pelaku ganas. Budaya lepak, segan dan malas, dadah dihisap, arak segelas. Itu dia.
alim ulama tidak dihormat, ta'zim dan ta'at tidak diminat. Banyak sekali tempat maksiat, siang dan malam meruntuh umat. Tu dia, dia simpui apa kita mengaji tadi tu, yang disebut dalam hadis tu, dengan puisi, dengan syair, dengan pantun. Tu dia, sangat memberi bekas juga pantun tu. Kalau kita boleh ambil, share lah dalam medsos kita. Ambil tu belakang tu, sebarkan supaya pakat-pakat fikir dengan pantun-pantun yang menyinggung kita, yang membuka minda kita tu, insya-Allah. Bagi terbuka minda sikit. Baik. Jadi tuan-tuan, kadang kita terlupa nak baca. Duduk di belakang kali tu. Kita baca dia awal. Belakang tu kita baca. Apa je belakang tu? Dia punya inti-inti yang dia telah simpuikan daripada hadis yang dia kupas tu. Jadi kita ambil pantun tu pun boleh fikir banyak dah tu, insya-Allah. Terpaksa terfikir juga bila dengar apa yang disebut secara pantun tadi tu. Cuy. Alim ulama tak hormat, ibu bapa tak hormat. Lepas tu apa lagi disebut tadi tu? Pelaku jahat makin banyak. Baik. Jadi cakap tu tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tuan-tuan, dapat kasturi boleh dapat di belakang sana, insya-Allah.